etika pernikahan. Anjuran dan larangan untuk menikah. Anjuran dan larangan. Mayoritas, majoriti ulama masih berbeza pendapat tentang keutamaan menikah. Bahkan sebahagian daripada mereka memiliki pendapat yang ekstrim bahawa menikah merupakan sesuatu yang lebih utama daripada ibadah. Ini dah lebih sangat dah, menikah lebih utama daripada ibadah. Sebahagian ulama yang lain mengakui keutamaan menikah, tapi mereka lebih mengutamakan perkara ibadah. Itu yang berat kepada dalil. Meski seseorang tidak dapat menjaga nafsunya untuk menikah hingga terdorong untuk berzina. Sementara itu, sebahagian ulama yang lain berpendapat bahawa hal yang lebih utama pada zaman sekarang adalah tidak menikah. Ada pendapat kata begitu pula. Ikut zaman dah, maknanya tidak menikah. Hal itu kerana sebahagian besar mata pencarian mengandung unsur haram dan sebahagian besar perempuan memiliki akhlak yang tidak terpuji. Dua sebab. Sebab yang pertama, hasil mahsul pendapatan masyarakat Islam khususan daripada hasil yang tidak bersih. Usaha, kegiatan dan urusan-urusan bidang perniagaan, perdagangan banyak melibatkan unsur-unsur yang haram. Dan sebahagian lagi di kalangan wanita orang perempuan banyak yang tidak punya akhlak yang terpuji, ada pun anjuran untuk menikah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan nikahlah orang-orang yang masih memujang di antara kamu. Dalam surah An-Nur ada ayat ini. Yang kemudian dalam ayat yang lain firman Allah, dan orang-orang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati. Itu ada dalam surah Al-Furqan ayat 34. Di samping itu, baginda Rasulullah juga bersabda, nikah itu adalah bahagian daripada sunnahku. Kerana itu, barang siapa yang menyukai fitrahku, kebiasaanku, hendaklah ia mengikuti sunnahku. Sunnah ghairu syar'iyah. Jangan salah fahamlah, sunnahnya ada dua. Pertama sunnah syar'iyah, kedua sunnah ghairu syar'iyah. Kerana nikah itu pada dasarnya hukumnya adalah harus masuk dalam kumpulan harus. Ada ketika dengan harus itu boleh jadi wajib, ada ketika dengan harus itu bertukar menjadi haram, ada ketika harus itu boleh jadi makruh, dan ketika ada harus itu pula boleh jadi sunat. Dia jadi asalnya, prinsipnya dia adalah harusnya, nikah itu adalah harus. Rasulullah diutus ke bumi ini bukan mengajak kita nikah. Allah Ta'ala mengutus baginda Rasulullah untuk dua perkara. Pertama, mentauhidkan Allah dan mengabdikan kepada Allah. Itu dua perkara sunnah Nabi. Sunnah syar'iyah dipanggil. Yang lain itu ghairu syar'iyah, yang tidak disyariatkan. Memandangkan Rasulullah juga seperti kita, manusia biasa yang punya kedudukan seperti manusia biasa, sifat harus bagi nabi-nabi, rasul-rasul yang ini bersifat seperti sifat manusia. Qul inna ma'ana basharun mithlukum. Katakan aku ini adalah manusia biasa seperti kamu. Artinya aku juga menikah, aku makan, aku minum, aku juga ke pasar, aku juga berpakaian. Ini antara budaya manusiawi. Memang Rasulullah buat begitulah. Tapi apa yang Rasulullah buat itu baiklah. Pakaian Rasulullah tentulah baik. Cara pakaian Rasulullah, cara makan minum Rasulullah itu sudah baik. Sebab Rasulullah dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'sum. Jadi dia akan lakukan perkara yang baik. Maka itu kita ikutlah. Kalau pakaian Rasulullah, kita ikutlah pakaian dia. Tapi itu bukan sunnah syariah, bukan disyariatkan. Allah tidak mengutus baginda Nabi SAW untuk mengajak kita cara nak pakai baju. Allah tidak mengutus Rasulullah nak makan apa, nak minum apa. Tak. Allah mengutus Rasulullah untuk memimpin manusia kepada mentauhidkan Allah, menyembah Allah
mengabdikan diri kepada Allah dan urusan-urusan yang berkaitan dengan ibadat. Itu pengabdian kita kepada Allah. Itu sunnah dari kita. Itu yang semua ikut wattaba'u la'alakum tahtadun kata Allah. Maka ikutlah Muhammad, ikutlah dia, nescaya kamu akan mendapat petunjuk. Ayat ini merujuk kepada sunnah yang wajib, sunnah yang syar'iyah. Faham Baik. Sambung. Di samping itu Rasulullah juga bersabda, di mana nikah itu sunnahku, kerana itu barang siapa menyukai fitrahku, hendaklah dia mengikut sunnahku. Sementara itu dalil menunjukkan anjuran untuk tidak menikah adalah baginda Rasulullah pula. Sabda Rasulullah, khairun nasi ba'dal mi'atainil khafiful ladzi la ahlu lahu wala walad, atau kama qala, manusia yang terbaik setelah 200 tahun adalah orang yang ringan bebannya dengan tidak beristeri dan tidak beranak. Ini bukan anjuran kita, bukan hadis ini beri kita melarang kita kahwin ya. Berhati-hati. Ada kata manusia yang terbaik. Ya. Sebab ada yang terbaik, yang tidak baik. Yang terbaik di kalangan manusia yang terbaik siapa dia? Orang yang ringan bebannya dan tidak beristeri dan tidak beranak. Berhati-hati dan beristeri itu karena kita terlalu memilih, tak dapat seperti dia punya pilihan ya, maka dia tak akan memaksa dirinya untuk berkahwin. Itu artinya, bukan artinya jangan kahwin. Berhati-hati, meneliti ya untuk mendapatkan pasangan hidup. Begitu juga tidak beranak pinak lah ya. Bukan artinya kita suruh ancam keluarga orang. Jangan salah faham ya. Tapi dengan kita mendapat isteri yang salihah, akan lahirlah zuriat yang salihah. Itu diartikan dengan dalam kenyataan hadis baginda besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun yakunu halatul rajuli minhum 'ala yadi zawjatihi wa abawaihi wa waladihi. Syukran. Ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang satu masa ya di mana seseorang itu yakunu halakul rajuli minhum 'ala yadi zawjatihi wa abawaihi wa waladih. Kata Nabi, satu ketika, satu era di mana seorang itu celaka ya, kerana olah isteri, ibu bapa dan anak-anaknya. Maknanya tidak mengendalikan dengan baik, tidak memimpin, tidak membimbing, tidak mendidik sebagainya. Itu artinya ibu bapa, maknanya di mana mereka ini celaka kerana ulah isterinya, ibu bapanya dan anaknya, keturunannya pun tidak baik ya. Mereka menghina kerana ia miskin, membaninya kerana kewajiban-kewajiban tidak mampu dilaksanakan ya. yakni wa yu'ayyirunahu bil faqri wa yukaffirunahu ma la yatiqu wa yadkhulul madakhil allati yadhhabu fiha dinuhu fa yahlak atau kama qala. yakni mereka menghina kerana ia miskin, membaninya dengan kewajiban-kewajiban tidak mampu dilaksanakannya, sehingga memasuki kawasan terlarang yang telah hilang nilai-nilai keagamannya dan ia pun menjadi orang yang jahat. Punya keluarga yang tidak sempurna kerana pendidikan yang tidak dibimbing dengan sempurna. Jadi maknanya ketua rumah itu yang paling penting, yakni kita sebagai suami, sebagai ketua rumah, sebagai bapa main peranan yang sangat penting dalam keluarga itu. Jadi kata Nabi, maknanya akhir zaman akan datang ya. Satu era akan terdapat banyak di kalangan umat Islam di mana keluarga-keluarga antara keluarga Islam itu tidak berdiri di atas ranjang ketakwaan, di atas wilayah, tidak masuk dalam wilayah kesalehan ya, kerana urusan-urusan dunia mereka yang tidak sehat. Mungkin cara tata pencariannya yang tidak bersih ya, dibagi makan anak bini ya, dengan hasil yang haram dan sebagainya, maka jadilah ya, wujudlah masyarakat yang tidak sehat ya. Ini paling penting sekali kita nak faham ya, kerana di antaranya yang boleh membentuk pribadi seorang manusia yang terbaik diawali dengan tata cara makan dan minumnya sendiri. Makanan minuman itu boleh membentuk sikap dan pribadi ya. Sebab itu Allah tekan banyak soal makanan, itu paling penting sekali ya. Antaranya kita kena pelihara pertama sekali sumber pendapatan ya, sumber pendapatan yang mesti bersih, menghasilkan ya perbelanjaan yang bersih.
kita akan dapatlah apa yang kita beli, yang kita guna itu adalah daripada sumber yang bersih. Itu nombor satu, paling penting. Yang kedua, unsur-unsur makanan yang kita makan tadi juga daripada unsur-unsur yang bersih. Kemudian yang ketiga, cara kita makan, bagaimana budaya makan kita, apa yang patut kita makan dulu, apa yang kemudian bagaimana kita makan pagi, bagaimana kita makan tengah hari, bagaimana kita makan malam. Ini ditunjuki oleh sunnah Nabi. Ya, apa jenis makanan yang wajar kita makan? Contohnya makan daging. Rasulullah makan daging seminggu sekali. Hari Khamis, hari Khamis saja Nabi makan daging sekali. Ya, tu. Ya, hari lain Nabi tak makan daging. Dan juga daging yang Nabi makan pula daging-daging yang tertentu. Antaranya banyak daging kambing. Ya, daging kambing. Dagingnya antaranya jarang-jaranglah daging unta, jarang-jarang sekali. Kebanyakannya Nabi akan makan daging kambing. Nabi tak makan lembu. Lembu Nabi tak makan. Tapi Nabi tidak bantah, tidak larang. Bahkan dia anjurkan bagi orang dapat korban, kalau tak mampu dengan unta, boleh dengan lembu. Ini sebagai titisan daripada syariat dalam melaksanakan ibadat korban, libatlah lembu. Tapi Nabi tak makan lembu lah. Itu sebab hukumnya lah. Ada sebab dah tu, ya. Nabi tak makan dok. Contoh, ya. Tapi sahabat Nabi sendiri seperti Khalid bin Walid suka makan dok. Nabi tak larang. Tapi Nabi kata, keturunan aku tak makan benda ni. Dia tak kata dia, keturunan aku tak makan. Dia kata tu ni aku semua tak makan, jadi aku tak biasa dengan makanan tu. Ya. Kebetulan macam dok tu pula tidak ada di Mekah. Dia di luar Mekah. Ya. Allah jadikan dok tu hidup di luar daripada daerah Mekah. Maka itu orang Mekah dia tak makan lah. Khususan pembesar-pembesar Mekah dia tak makan benda tu. Itu ada hal-hal yang lebih baik lagi. Kambing ada, unta ada, yang kalut nak makan dok tu pasal apa? Tu cerita dia lah. Kalau Nabi makan dok, jenuh kita jadi sunnah nak kena ikut Nabi pula noh. Berat puasanya majoriti lah umat Islam, ya, tak tergamak nak makan. Tak tergamak nak makan kan. Gitu kan. Baik. Sajalah kita tutup sikit bab tu. Dampak pernikahan digalakkanlah untuk menikah. Menikah memiliki banyak dampak positif, bawa kepada kebaikan lah. Nikah ni bawa kepada banyak kebaikan daripada keburukan. Di antaranya adalah suami isteri dikurniakan anak, menyalurkan syahwat, memiliki kesempatan untuk mengatur rumah tangga. Yang pertama, dikurniakan anak, dapat zuriat. Sebab Nabi kata, ya, disuruh nikah supaya umat aku banyak, ramai nanti lahir umat aku. Nabi suruh nikah. Ya. Kedua, untuk menyalurkan syahwat. Sebab kita ada syahwat yang kita tak dapat, lepaskan syahwat itu dengan begitu saja. Bahkan kita mesti menikmati syahwat itu juga sendiri. Itu satu di antara sedikit daripada kita kata kesempatan kita untuk mengambil kerakyat dalam soal kesenurakan, kegembiraan, ya. A little pleasure, orang putih kata, ya. Just a little pleasure, tidak lebih daripadanya. Kita tu mana gitu ya. Kemudian lanjutkan lagi, memiliki kesempatan untuk mengatur rumah tangga. Bila atur rumah tangga, kita tidak akan disibukkan urusan-urusan luar yang tidak berkenaan, kecuali urusan-urusan berkaitan dengan pekerjaan kita sendiri lah. Itu tak apa. Jadi kita ada peluang untuk mengatur rumah tangga, sebab rumah tangga itulah yang akan membina satu masyarakat, masyarakat yang soleh, ya. Sebab itu pengasas pertubuhan Islam Ikhwanul Muslimin, ya, Said Hasan Al-Banna, ya, pengasas Ikhwanul Muslimin, beliau menganjurkan bahwasanya setiap orang, ya, harus berdakwah kepada paling kurang 5 orang. Kita kena dakwah paling kurang 5 orang. Sebab Islam agama dakwah. Kita kena jalan urusan dakwah. 5 orang itu siapa? Isteri kita, dakwah isteri kita seorang, dan 4 orang lah. Paling kurang minimum 4 orang lah. Umumnya lah 4, 4. Kalau ada 5, 6, 7 lagi baik lah. Kalau banyak lagi bagus lah. Kurang pada 4 pun boleh.
Sebab itu saja yang dia boleh, yang dia diberikan Allah. Dekat tu saja. Ada orang sekadar seorang saja, dia tak boleh lebih dah. Sekadar tu lah. Tapi secara umum lazimnya, itu kata Hasan Al-Banna. Jadi kalau kita seru, ya, isteri kita sendiri, memang dia dengan kita, peluang kita untuk berdakwah kepadanya, untuk membentuknya. Begitu juga 4 orang anak kita, masih dalam wilayah kita lagi. Kita ada kemampuan untuk menyeru berdakwah kepada mereka, membentuk akhlak peribadi mereka. Jadi apabila 5 orang ni, ya, dapat kita dakwah, maknanya keluarga itu sekiranya dalam satu qaryah, ya, ada 40 keluarga macam tu, maka qaryah itu terdiri daripada qaryah yang sangat bahagia, sangat baik, dan memberikan kedampakan yang lebih baik kepada masyarakat seluruhnya. Itu artinya lah. Jadi kita kalau lepas anak-anak kita yang kita telah pun mendidik mereka keluar, kita tidak bimbang, sebab dia akan memanjangkan seluruh usul kebaikan-kebaikan kepada masyarakat ini. Macam bulan, kita ada satu cahaya. Kecantikan bulan tu bukan zat bulan tu sendiri. Kalau zat bulan tak cantik kan. Kalau kita tengok betul-betul moping kan. Tapi yang kita tengok tadi ni, dia punya cahaya yang super overview, dia panggil super overview bulan tu, yang menjadikan keindahan malam, dan dipagar oleh bintang-bintang cantik kan. Itu kita faham begitu ya. Macam itulah keluarga kita ni akan keluar, dia akan jadi super overview kepada masyarakat lainnya. Maka akan terbentuklah, akan lahirlah masyarakat Islam yang punya akhlak yang baik, yang disebut sebagai golongan mukminin yang berjaya. Iman sukses, kita panggil iman berjaya, paling penting begitu. Baik. Dan kata musannif lagi, ya, di samping kesempatan untuk orang rumah tangga memperbanyakkan anggota keluarga, ya, berkahwin antara kita pula sama-sama kita, akan bertambah-tambah lagi keluarga, bisan berbisan dan berbagai, akan memberikan keluasan kepada keluarga yang besar dan mendapat pahala atas jerih payah yang mereka lakukan untuk beri nafkah bagi mereka. Dan kita bagi makan anak bini kita, itu merupakan pahala yang sangat besar. Jadi Nabi mengatakan, seorang bapa, seorang suami, seorang ketua rumah yang keluar daripada rumah, ya, berusaha, maka usaha pada perkara yang halal, ya, dia seolah-olah berjalan di atas landasan sabilillah. Itu ada hadis Nabi, seolah-olah dia berada di atas landasan sabilillah, masuk dalam urusan perjuangan sabilillah. Tu orang keluar mencari makan, nak bela anak bini dia dan sebagainya. Apabila suami isteri dikurniakan anak soleh, mereka mendapat berkah, ya. Dan jika anak mereka meninggal ketika masih kecil, ia akan menjadi pemberi syafaat bagi mereka di akhirat kelak. Alhamdulillah. Hidupnya soleh, kalau matinya menjadi sebagai pertaruhan kepada kita yang masih hidup, seolah-olah dia mengimbau kita ke jalan syurga. Anak-anak yang mati sebelum balik ni, dia akan tunggu di pintu syurga. Itu mak bapak tunggu mak bapak dia. Lagi mak bapak tak masuk, dia tak mau masuk. Sampai itulah, sampai bila-bila dia tak masuk, dia tunggu mak bapak dia sendiri. Jadi kita jangan hampakanlah, ya, apa yang mereka tunggu di pintu itu, jangan biar dipelajari lama-lama. Ya, kalau anak orang kafir, dia akan jadi sebagai pelayan-pelayan dalam syurga. Dia tak ada mak bapak dia, memang confirm tak boleh masuk. Dia oleh kerana belum balik, maka dia akan masuk ke dalam syurga, tapi dia hanya jadi pelayan-pelayan. Tapi pelayan pun pelayan kemahiran, bukan pencacai, ya. Pelayan yang cukup kemas. Dia juga menikmati nikmat syurga seperti juga penghuni syurga yang lain. Wallahu a'lam. Itu ada hadis kenyataan menyebut, kita mengaji bab kiamat, kita akan jumpa semua ni. Baik. Dan laginya kata tadi, sementara itu dampak negatif pernikahan adalah adanya kesulitan untuk memberi nafkah dengan cara yang halal, padahal itu merupakan suatu kewajiban. Kita nak cari yang halal bagi mereka, itu merupakan satu kewajiban. Jadi kita kena mohon pertolongan daripada Allah. Nak cari yang halal ni pun kita kena minta pertolongan daripada Allah. Allah saja boleh bimbing kita nak cari yang halal, nak tunjuk yang halal.
Kalau kita sendiri, kemampuan kita sendiri, banyak rintangan, banyak halangan, banyak gangguan. Ya, itu kita kena faham dulu lah. Ya, maka itu bagi orang nak cari yang halal ni, di mana Rasulullah mengajar kita satu doa umum. Ya Wani, Ya Hamid, Ya Mubdi, Ya Mu'aid, Ya Dzal Arsyil Majid, Ya Fa'al lima yurid, Ya Rahim, Ya Wadud, Aghnini bihalatan haramik wa bita'atika naqsiyatik wa bifadlika man siwak. Syekh Abdul Wahab Sya'rani tambah lagi, ya. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Dayan, Ya Burhan, Ya Badi'as samawati wal ardi, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ditambah sikit di belakang oleh wali Allah Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Kata Imam Syafi'i, elok dibaca 5 kali lepas sembahyang Jumaat. Paling-paling tidak seminggu sekali. Sebaik-baiknya tiap-tiap kali lepas sembahyang kita bawa doa ni, ya. Bawa doa ni, ya. Jadi kita amalkan doa ini, insya-Allah kita akan dibimbing oleh Allah kepada jalan-jalan yang halal. Dengan sendirinya kita akan dihindarkan daripada perkara yang haram, daripada unsur-unsur yang haram, dan kita akan sentiasa terpimpin dan dibimbing oleh Allah. Ini berkat doa tu, penting sangat-sangat. Sementara itu nampak negatif tadi lah, padahal merupakan satu kewajiban. Di samping itu suami boleh jadi tidak dapat memenuhi hak isteri. Ya, boleh jadi isteri suami tadi tidak mampulah untuk memenuhi hak isteri, padahal bagaimanapun juga isteri memiliki hal yang harus dipenuhi oleh suami. Si isteri pula mesti dah terima redha sekadar mana mampunya suami lah. Jangan menekan, jangan jadi tekan, ya. Jangan jadi paksa. Itu paling penting sekali lah, ya. Jadi maka tu Allah jadikan si isteri ini di antara penawar. Itu jadi penawar bagi suami lah, ya, paling penting, ya. Padahal bagaimana juga isteri memiliki hak yang harus dipenuhi oleh suami, seperti bersikap lemah lembut terhadap isterinya. Ya, apa-apa cara pun kalau kita tak boleh bagi cara kebendaan, ya, secara spiritual, secara rohani, ya, secara mental, hendaklah kita berikan layanan yang lemah lembut kepada mereka, ya. Sebaik-baik, ya, sebaik-baik suami adalah suami yang biasa menjadikan isterinya dalam keadaan senyum. Itu ada hadis, ya. Dan ada sebut dalam mabrur, dia kata, ya, antara mabrurnya, mabrur haji, ya, ya, iaitu berlemah lembut dengan isteri. Itu mabrur, ya. Balik-balik Mekah contoh ke isteri, tak kena lah, ya. Tak berubah dia. Abang pergi Mekah balik duduk macam tu lah, duduk cengih dia gitu lah, duduk pomoi dia gitu, duduk barang macam tu lah. Ini tak mabrur, ya. Banyak ciri-ciri mabrur ni Nabi sebut dalam hadis, ya. Di antara tanda-tanda mabrur, seorang suami yang sentiasa berlemah lembut kepada isterinya, ya. Tidak, ya, sentiasa melemparkan senyuman, ataupun dia jadikan isteri sentiasa senyum, tak nampak murung isteri dia, nampak tak? Dalam semua keadaan. Ini merupakan satu kebijakan yang wajar dibuat, kebijakan yang wajar dibuat. Maka justru itulah di antara sebahagian daripada mabrur. Jangan kita mabrur tu hanya perkara tertentu saja, ya. Rajin pergi ke masjid, sembahyang jemaah, itu sebahagian itu mabrur lah. Tapi kita kena jaga, yang penting itu kita dengan isteri, ya. Perkara yang paling pokok sekali dalam kebahagiaan masyarakat atau masyarakat itu apabila lahirnya masyarakat di mana suami isterinya sentiasa dalam keadaan mesra dan baik. Dan kalimah Quran disebut sebagai mawaddatan warahmatan. Mawaddah warahmah, ya. Mawaddah ni ketika kita muda-muda kasih sayang, ya. Jalan kepi-kepi, kan, sentiasa ingat, kan, tidak, tapi bukanlah pegang tangan jalan, tak berhenti. Yang pegang tangan di jalan tu bukan suami isteri tau. Selalu kalau tengok di luar tu berjalan pegang tangan tu bukan suami isteri. Tu cerita lain tu. Dah jadi suami isteri, payah nak pegang tangan, pegang tangan. Jom tengok, dia memang dua lah, no? Tapi masa point kan, kita kena pegang balik tangan. Bila dah kita tak larang, atau isteri kita tak larang, nampak, kena pegang tangan. Masa tu pegang tangan tu orang tak heran. Orang tu tahu pula dia pas suami isteri. Nampak, pasti isteri tak sihat, suami tu pegang. Mesti suami dia, kalau orang lain tak pegang. Nampak, ya?
Itu lain pula. Ada dua wajah pegang tangan ni. Satu wajah bukan isteri, bukan mahram. Satu wajah lagi memang suami isteri yang warahmah dia kata tadi. Mawaddah warahmah. Mawaddah warahmah. Dia macam mawaddah dulu muda-muda, mawaddah warahmah ni bila tua-tua. Dah duduk dekat cucu nak di medul tengah. Tak bagi lah. Tu cucu boleh cukup. Itu adalah peringkat sampai kepada warahmah. Itu kita kena macam tu lah. Jadi bila suami isteri keadaan mana mereka telah baik, maka akan terbentuklah masyarakat yang bertuah, masyarakat yang bahagia, masyarakat yang aman, sentosa. Alhamdulillah, ya, harmoni lah bahasa lain kita sebut baik. Dan kata musannif lagi, dan dalam kata musannif, di samping itu suami boleh jadi tidak dapat memenuhi hak isteri, padahal bagaimanapun isteri memiliki hak yang harus dipenuhi oleh suami, seperti bersikap lemah lembut terhadap isteri. Hal ini tidak mungkin dipenuhi kecuali oleh suami yang kuat untuk menanggung beban. Ya, tidak. Contoh yang kita boleh lihat yang paling perfect, yang paling tepat adalah Rasulullah sendiri. Banyaklah hadis-hadis yang boleh kita rujuk tentang bagaimana Rasulullah dengan rumah tangga dia. Bahasanya Rasulullah bukan seorang isteri, ya, 9 isteri, 4 jariah, 9 isteri, 4 jariah, ya. Itu mencabar sungguh tu, ya. Nabi-nabi lain tu ada juga, tapi kita tak dapat lah kisah itu tentang bagaimana Nabi Sulaiman dengan 700 isterinya, bagaimana Nabi Daud dengan 99 isterinya, ya. Itu kita tak nampak, cuma kita dengar ramainya saja, ya. Tapi Nabi Muhammad ni memang setiap langkah pergerakan dia dengan urusan rumah tangga dan suami isteri-isterinya amat nyata. Banyak hadis-hadis, ya, yang dizahirkan, disampaikan oleh ulama hadis, bagaimana Rasulullah makan minum Rasulullah bersama Rasulullah, gilir antara Rasulullah dan isteri-isterinya, itu semuanya antara yang paling terbaik, modul yang paling tepat untuk kita jadi sebagai ikutan. Wallahu a'lam. Sambung. Namun, kesalahan terbesar adalah apabila keluarga serta anak-anak mereka membuat mereka lalai untuk selalu mengikuti Allah. Itu juga. Kita lah yang kena. Kita setelah difitnahkan, ya, kekalutan kita kerana kita terlalu sangat memberikan kesempatan begitu luas kepada anak-anak, sehingga kita abaikan urusan adab, ya, urusan amal, urusan takwa kita abaikan. Itu yang paling penting kita nak kena ambil kira lah, ya. Jadi maknanya kata tadi ini Allah Ta'ala mengingatkan kita kan, ya ayyuhalladzina la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, jangan kamu dilalaikan, ya, harta benda kamu, anak bina kamu daripada mengingati Allah. Ayat ini tertera dalam surah Munafiqun. Ada ayat akhir Munafiqun, ya, sunat dibaca oleh imam-imam pada sembahyang Jumaat. Sebab mesej ini kena sampai kepada hadirin qaryah, anak-anak qaryah yang laki-laki diwajibkan sembahyang Jumaat. Perhatikan. Jadi mesej ini, ayat ini punya satu mesej untuk disampaikan kepada anak-anak qaryah bahawa antara fitnah yang menyebabkan berlakunya kelalaian, abaian bagiannya, iaitu anak-anak sendiri, kerana kita tidak bentuk mereka dan kita begitu dilalaikan oleh mereka. Silakan muazzin dengan segala hormat untuk mengumandangkan azan. Wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Baik. Ini disebut oleh musannif kesalahan terbesar bila keluarga anak-anak mereka buat mereka lalai untuk selalu mengikut Allah, ya. Banyak urusan, banyak program-program yang mana kita terlibat secara langsung, ya, dan kita pun tak kawal semua perkara ini, menyebabkan kita terpaksa melayan di atas kekalutan mereka itu, ya, sampai mencari rezeki kita terpaksa mencemar, daripada segi kehalalannya, tak kira lagi dah apa cara pun asal aku dapat duit. Nampak tak? Itu ada pada nama. Kalau kita tak faham, kita nak faham sembuh, ya.
Ada pada nama not kita panggil ringgit, ya. Orang Melayu kata ringgit. Ringgit ni maknanya sulit. Satu yang sulit, satu yang sangat mengkelirukan, suatu yang sangat menyibukkan, suatu yang boleh bawa kepada fitnah. Itu makna ringgit. Bahasa ringgit ini sudah dipakai oleh orang Melayu masa pada kurun ke-16, 17 dulu. Masa itu kita pakai dolar Spanyol, dolar Meksiko. Kita pakai dolar Spanyol, dolar Meksiko masa itu. Ketika penjajahan Portugis pada tahun 1500 itu sudah mula masuk dolar Spanyol, dolar Meksiko, tapi orang Melayu panggil ringgit. Pasal dia tu bagi kalut. Benda tu yang mengkalut dengan kita. Orang duk kalut pasal dia, orang banyak jatuh pasal dia, orang banyak rugi pasal dia, orang banyak bergaduh pasal dia, orang berperang pasal dia, serang Portugis ke Melaka pun pasal dia. Maka itu dinamakan ringgit dalam bahasa lama Melayu. Faham, ya? Sebab tu sampai sekarang kita pakai ringgit. Even pada masa kurun yang ke-18, kita masih lagi pakai dolar daripada luar, tapi ada ditulis ringgit dengan bahasa Jawi. Dia tulis ringgit di ujung. Sebab orang Melayu kenal dolar dengan ringgit. Bila pegang dolar Amerika, ni ringgit dia kata. Ringgit tu maksudnya dialah akan mengkalutkan kita, menyibukkan kita. Kita sanggup korban untuk dia. Nampak tak? Kita sanggup lakukan apa saja untuk dia. Ya. Asal di dalam kamus ditulis ringgit itu adalah bergerigi. Satu benda yang bergerigi. Kalau kita ambil not shilling itu, kita main dengan jari itu, dia bergerigi kan. Itu ringgit tu ada. Faham, boleh kan? Ini asal susu sejarah lah. Tu saya masih teringat lagi kan. Itu masuk pasal apa duit warna biru, warna merah, warna hijau. Ya, itu ada cerita lain pada tu. Ya. Wallahu a'lam. Tak apalah kita tinggal yang tu lah. Tapi kita nak kaitkan. Itulah fitnah yang paling besar, duit. Betul tak? Maka kita panggil ringgit. Setiap kali kita pegang ringgit tu kita ingat, dia ni bagi kalut aku. Ringgit tu kekalutan. Ya, suatu yang mengkalutkan kita, yang menyibukkan kita, yang memfitnahkan kita, yang menyusahkan kita, yang menyibukkan kita, yang boleh bawa kita kepada terabai berbagai perkara kebaikan. Contohnya, orang tinggal sembahyang kena ringgit. Ya, orang sanggup rasuah kena ringgit. Orang sanggup bunuh orang pun sampai ringgit. Ya, maka itu artinya ringgit. Penting tu. Kita kena faham, ya. Jangan duk sebut ya ringgit, ya. Kita kena tahu mana bagi asalnya nama ini. Even pada kurun 16-17 kita pakai dolar Spanyol, dolar Meksiko, kita tak panggil dolar. Dolar Meksiko ni ringgit lah dia kata. Orang Melayu ni kata begitu. Tengok dolar US, dolar Amerika, dolar daripada Spanyol, orang Melayu kata ni ringgit lah. Kata zaman tu lah, ya. Wallahu a'lam. Jadi kata musannif, ya. Jadi makna kata apabila keluarga dan anak-anak mereka membuat mereka lalai untuk selalu menjati Allah dan lalai menapakkan jalan-jalan menuju akhirat, ya. Makna kita jalan-jalan kepada akhirat, ya. Langkah-langkah khutwah ilal akhirat, ya. Semua itu biasanya akan mewariskan sifat kikir. Kikir ni bukan nanti kita kedekut. Kita bahasa kedekut ni sebahagian pada makna kikir. Itu bahasa pula. Kikir ni maknanya kata kita enggan melakukan perkara yang baik. Itu panggil kikir. Apa-apa yang baik kita tak mau buat, kita tak mau lakukan, itu panggil kikir. Itu istilah bahasa yang betul. Kedekut sebahagian daripada kikir. Nampak? Ya. Mubazir sebahagian daripada kikir. Nampak? Itu dia. Itu dia, ya. Bakhil sebahagian daripada kikir. Ya. Orang tak mau ada masa boleh pergi sembahyang jemaah. Tak mau pergi sembahyang jemaah. Itu kikir namanya. Itu orang kikir. Ya, bukan kikir RM2, kita baca kikir RM2. Ya. Macam rezeki lah. Bila kita sebut rezeki ni, orang nampak apa? Duit lah. Sebenarnya rezeki ni bukan duit. Ada 10 perkara lebih. Mengikut Ibn Ruslan, 10 perkara lebih masuk dalam rezeki. Rezeki yang paling besar ni apa, tuan-tuan? Tak ada rezeki ni kita tak jumpa syurga, tak jumpa Allah, tak jumpa akhirat. Habis. Pertama sekali, Islam. Islam tu rezeki yang paling besar. Rezeki itu yang paling utama sekali. Tanpa rezeki ni, kita tak ada permit nak masuk syurga. Sah. Ya. Rezeki yang kedua, iman. Dah ada Islam kena iman pula. Rezeki yang ketiga, afiah, dalam. Bukan luar, dalam.
Dalam ni kena ada sabar, syukur, ridha, qanaah, raja, ya, al-khawf, haya, malu. Nampak tak? Ta'zim. Itu masuk dalam kumpulan rezeki itu. Kalau tak ada sabar, lingkup, habis semua. Tak ada syukur, jadi orang sombong. Nampak ya? Lepas tu dia nak faham tu rezeki. Itu nombor 3, afiah. Nombor 4, baru sihat luar, physically. Secara physically, kita kena sihat. Boleh berjalan, kaki kita kuat, boleh pergi ke masjid. Nampak tak? Ada tangan, boleh kita guna tangan untuk berusaha, bagai-bagai. Ya? Sihat, tak terlantak, tidak terbujur. Ya? Kita tidak terabai, kita boleh guna orang. Itu rezeki. Antara contoh, tak payah saya ulang benda kita sebut banyak kali lah. Nombor 10 baru duit. Nombor 10 baru duit. Tapi yang tu kita buat nombor 1. Tak gitu. Kalau tak ada kesihatan, tak ada sihat, tak ada afiah, terletak tempat tidur, masa tu duit tak penting dia. Kita sambut lagi korban lagi. Ya? Kalau nak sihat, boleh. Okey. Kan? Nak sihat, kena belanja banyak. Pergi pula specialist center dan bagai-bagai. Kita kena keluar. Masa tu dia tak rasa sakit pula dia. Ya? Sebab dia nampak kesihatan lebih penting. Kesihatan lebih penting. Masa tu kita akan nampak kesihatan lebih penting daripada duit. Tapi kita perlu duit. Ya. Itu kita nak faham. Tapi pada dasarnya, duit tak boleh buat apa-apa. Tapi kita kena buat satu dengan duit. Kita kena faham. What money can buy. But you have to buy with money. Yeah. Itu kena faham. Ya. Itu kita kena faham. Itu jadi maknanya secara tak langsung kita mengambil kira bahawasanya lahiriah rezeki kita paling penting. Macam itulah juga kita kena faham di sini. Kikir ni bukan berarti kata dia orang saja. Dia ada masa Tuhan bagi tak mau korban masa untuk Allah. Itu kikir lah. Ya. Dia ada kesempatan boleh sedekah, boleh infak sabilillah. Dia tak mau infak sabilillah. Itu kikir lah. Ya. Dia ada masa kiranya dia boleh berikan manfaat-manfaat untuk diamalkan. Nak mengaji kena ada kitab. Dia sanggup korban untuk beli kitab. Nampak? Ya. Itu bagus. Tapi tak mau beli kitab, tak payah. Itu kikir nama dia. Faham ya? Nak beli lain tak apa. Dia boleh beli macam-macam. Mahal-mahal ya. Belanja besar ke apa. Nak beli kitab, nak mengaji, kira sangat. Itu dia. Dah masjid sedia kitab, tak ambil pula, tak baca pula kitab. Ini lagi teruk. Nampak tak? Dah masjid sedia kitab-kitab, pun tak ambil kitab ni. Wah, banyak tempat lah tu. Dia perhati tengok apa punya manusia ni. Itu kikir yang cukup berat tu. Itu kita panggil kikir. Ya? Tak gitu kan? Ini kita nak faham dan terima lah apa yang saya bercakap ni sebagai satu kenyataan yang kita kena terima sebagai kenyataan yang kita mesti jadikan dia sebagai akhlak kita sendiri. Jangan kita pandang ringan. Ya? Faham ya? Ya, itu contohlah kita sebut. Ya. Dan kita tadi ini lalai menapaki jalan akhirat, semua itu biasanya akan mewariskan sifat kikir yang akhirnya akan menjadi penyebab kehancuran. Ya. Quran sebut sebagai bakhil. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Ya, barang siapa yang bakhil, Tuhan sebut bakhil tu kan. Ya. Kedekut nak korban masa, nak korban ketika, nak korban tempat, nak tinggal rumah dia, pergi sembahyang. Dia nak tinggal rumah, korban sekejap je. Berkira sangat. Nampak tak? Utama rumah daripada rumah Allah. Ya. Pepatah ada kata kan, ya. Sayang anak dipukul-pukul. Sayang isteri ditinggal-tinggal. Bukan sayang isteri suruh cerai dah. Ditinggal-tinggal, tinggal 5 kali sehari. Yang sayang isteri macam pun tinggal 5 kali. Nupi semayang jemaah. Sayang anak dipukul-pukul sampai umur 7 kita suruh dia semayang. Nampak? Ya? Dia tak mau semayang, kita pukul diri kita. Ya. Wadribuhum, tak akan pukul dia. Itu sayang anak pun nama sayang anak. Nampak tak? Ni dah bukan kita pukul, dia pun tak semayang. Kalau kira lah anak dia macam kita dan dia ambil sana, dihantar sana, sibuk sana anak-anak tadi ni, menyebabkan dia sendiri pun tak abad. Mengaji pun tak pergi, masjid pun tak sampai, kuliah pun tak hadir, ya, Quran pun tak ada baca, ya.
kelalaian kita sampai hafud tadi ini, ya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, itu dia. Ya. Alhaakumut takatsur ini masuk semua. Alha itu urusan dunia. Yang kita kumpul, yang kita himpun, yang kita duk kadut sangat, duk cari, kumpul-kumpul tanpa kita sedar, hatta zurtumul maqabir, sehingga ziarah di kubur. Kita tengok tak ada kubur. Allah, aku tak sempat. Dah terlambat. Ya, maka itu kita kena kenal masa-masa yang paling terpenting, ya. Masa yang paling utama sekali, yang paling berharga, yang paling bernilai adalah masa ketika bermunajat kita dengan Allah sembahyang. Waktu sembahyang itulah waktu yang paling berharga dalam semua waktu. Allah bagi kesempatan waktu kita hidup ni, waktu yang paling berharga bernilai, yang kita mesti lakukan sebaik-baik mungkin. Manfaatkan masa itu sebaik mungkin, iaitu masa kita beribadat kepada Allah, bersembahyang dengan Allah. Ya, itu yang kita ambil kira. Masa yang kedua kita nak kena jaga apa tadi? Masa yang kedua, masa kita berkesempatan untuk makan minum, masa itu kena jaga. Nampak? Kita makan yang halal, makan yang baik, yang baik-baik. Nampak tak? Itu adalah masa yang paling penting waktu makan. Sebab tu bila hukum kita lapar sangat, wajib makan. Makan tu hukumnya harus. Tapi kalau dah lapar sangat dah, nampak? Sehingga Al-Quran turun, kiranya kalau dalam keadaan kita terdesak, tertekan, ya, sehingga benda yang dilarang pun boleh, benda yang haram pun kita boleh makan. Nampak? Kepentingan makan tu penting. Bukan makanan tu penting. Masa makan tu sangat penting. Supaya kita nilai masa itu dengan memakan benda yang baik-baik, yang Allah tahu. Kulu wa thayyibun, kulu, ya. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat. Wahai para rasul, kita adalah rasul. Kita ni rasul, ya, makan yang baik-baik, ya, makan yang baik-baik. Tuhan suruh. Bila baik-baik dia halal lah. Tapi kalau halal belum tentu baik. Faham ya? Ini kita nak faham, ya. Jadi makanya penjelasan daripada konteks ini kita kena fikir. Itu antara masa-masa, ya. Nanti kalau kita perpanjang bab masa ni, ya, memang kita akan nampak banyak kekurangan kita, ya. Yang ketiga, masa kita tidur. Penting masa tidur. Masa kita tidur, Allah Ta'ala jadikan malam. Ya. Malam tu antara Allah Ta'ala jadikan malam sebab paling utama suruh kita tidur. Wa ja'alna lakum subata. Kami jadikan malam itu kama subata. Maknanya satu kerehatan yang mendedahkan kepada kebaikan, yang mengimbau kepada kesihatan. Ya, cahaya tu, bila kita ada cahaya, kita buka cahaya, dengan sendiri kita ada satu jenis hormon dalam diri kita, ya, melatonin dia panggil. Hormon tu dia akan mula aktif. Bila dia aktif, dia melebihi aktif, dia akan kacau satu di sini. Kita punya thyroid tu adalah sumber hormon. Dia akan jadi aktif, menyebabkan kita kena penyakit insomnia, tak boleh tidur malam. Nampak? Kalau kita tidur pun tak mau selesa. Datang macam-macam fikiran, mainan tidur, kacau. Seperti kita dedah kepada cahaya. Nampak tak? Maka tu Allah di malam, Allah sorok matahari. Nampak? Dia hias dengan bulan. Bulan sejuk. Tidak berikan apa-apa. Dia tidak ada sinar. Bulan hanya cahaya. Tidak ada sinar. Ya? Dia faham ya? Matahari bersinar, bulan bercahaya. Limpahan daripada cahaya matahari itu ke atas bulan, mendahirkan satu pencerahan yang cantik sebagai satu keindahan malam. Nampak tak? Tidak lebih daripada itu. Tidak berikan apa-apa mudarat kepada kita. Nampak tak? Hama juga sebab itu kita tidur dalam gelap. Ya, dia tak bagi cerah. Sebab ada dalam diri kita sendiri, dia patuh kepada Allah. Dia kata cerah hang kena kerja. Ya, jadi hormon tu bila hang cerah hang kena kerja. Nampak? Solat matahari, sebab itu kita kena bangun sebelum matahari terbit. Faham? Kita nak segarkan dia tadi ni. Itu kena mengenai sikit. Pasal apa kita suruh dia tidur? Kenapa tidur dalam gelap? Nampak? Kajian-kajian dibuat tadi ni baru dapat tahu rupanya, ya, Muhammad, Prophet Nabi Muhammad ni memang genius, ya, suatu yang sangat bijak, ya. Di mana dia dapat ilmu ni? Allah yang bagi kepadanya, Allah yang memberi, Allah yang turun kepadanya. Jadi apa yang Allah bagi kepadanya itu merupakan rahmat bagi alam, antaranya alam manusia.
Faham ya? Itu kita kena fikir. Sambung. Jadi dengan begitu penulis telah memberikan peringatan kepada anda tentang dampak positif dan negatif pernikahan. Penulis ni siapa? Imam Ghazali lah. Ya. Tetapi hal itu bergantung pada tiap-tiap individu dan kondisi yang ada. Kerana itu pertimbangkanlah hal itu sesuai dengan kapasitas diri kita, kapasiti kita sendiri lah. Tengok dalam urusan Nabi dan mana. Nahnu qasamna bainahum ma'isyan fil hayatid dunya. Kami bahagi-bahagikan tentang corak kehidupan budaya hidup mereka. Tak sama kan? Ada orang hidup dalam bidang keluarga, dalam bidang perniagaan, ada orang hidup dalam bidang pertanian, ada orang hidup dalam bidang tadi ini industri dan sebagainya. Itu kita panggil kapasiti kita sendiri lah. Jadi kita harus bawa. Kerana itu pertimbangkan hal sesuai dengan kapasiti diri anda dan pilih sesuatu yang lebih boleh mengantarkan anda menuju kepada jalan akhirat. Baik, masuk kita kepada akad nikah. Syarat pernikahan hingga terpenuhnya akad ada 4. Syarat pernikahan yang ada akad dengan 4. Pertama, izin daripada wali. Jika wali tidak ada, pemberian izin dapat diganti oleh sultan penguasa. Kita panggil wali hakim. Wali hakim. Tapi adalah kaedah-kaedah fiqh mengikut mazhab-mazhab imam-imam ni, ada kaedah-kaedah dia lah. Kalau tak ada wali, siapa nak jadi? Perempuan-perempuan yang asalnya bukan Islam, meluk agama Islam, dia nikah tak ada wali, betul tak? Takkan nak panggil wali acung dia main. Itu lah, tak boleh no. Ketika itu dia kena pakai wali sultan, wali hakim kita panggil lah. Wali sultan. Itu dia antara yang kita sebut tadi lah. Macam orang buat kerja haji, orang buat kerja haji di mana dia dalam keadaan ihram, di mana anak gadis dia tak boleh dinikahkan sebab dia wali. Kebetulan wali itu dalam ihram, tak boleh. Tapi nak kahwin juga. Atas keperluan untuk menjagakan kesalehan supaya tidak jadi perkara perzinaan sebagainya. Kadang-kadang tu dia nak nikah juga, nampak dah dia nikah. Boleh ditimbang. Dalam pengalaman saya dalam tugas dia pernah ada dia, bapak dia dalam ihram, anak dia nak nikah. Lepas tu nak makan nikah, nak mengaji di luar negara, tempat tu pula tak ada kawalan. Lepas semata-mata daripada orang bebas buat pasal orang tak tahu. Tak ada pejabat agama, tak ada pejabat maksiat dekat dia. New Zealand antara negara di mana pergi belajar dengan suami isteri. Ini apa bakal lelaki dan perempuan ni. Nak kena menikah juga, kami nak berangkat lah. Tak boleh tunggu ayah balik. Ayah dan era, macam mana nak nikah? Maka kena dapatkan daripada sultan. Atas perizinan sultan boleh. Boleh. Itu kena pakai sultan lah. Bapak dia tak boleh, kena pakai sultan. Jadi sultan akan keluar arahan, perintah dan sebagainya. Ataupun kita panggil wali hakim. Hakim mahkamah syariah. Antaranya lah. Itu di antaranya kita boleh sebut tadi. Memberi izin boleh nikah. Sahlah nikah tu. Bapak dia buat penuhi sikit nikah. Buat penuhi sikit nikah. Sampai penuhi anak dia. Bawa akad nikah di Malaysia. Itu pernah jadi tu lah. Alhamdulillah. Baik. Kedua, adanya kerelaan daripada pihak perempuan jika ia ada seorang janda yang sudah balik. Seorang janda yang sudah balik, dia kena redha sendiri. Dan dia, kalau bapak dia tak mau jadi wali yang sah tak mau jadi wali, dia boleh pakai wali hakim. Janda, perempuan yang sudah pernah berkahwin untuk kali kedua, kalau wali dia tak mau jadi wali lah, dia pakai wali hakim. Tetapi lah, tolaklah bapak dia sebagai wali. Itu hukum yang membenarkan si janda boleh berkahwin dengan keredaan dia sendiri. Tak boleh paksa. Faham? Ketiga, dihadiri oleh dua saksi yang adil. Adil, saksi yang adil. Saksi pakai surat pendek tak boleh, surat katok tak boleh. Fasik. Saksi yang fasik tak boleh. Itu lah. Kalau sekarang ni ada dakwah. Saya telanjur sikit. Saksi rokok. Sensitif sikit Ustaz. Rokok tu haram kan? Saksi tu buat kerja haram, tarik dia saksi je lah. Saksi fasik tu. Itu kena jaga. Walaupun dia tu imam. Walaupun dia tu bilai. Selalunya orang masjid kan, jadi saksi kan. Rambut imam kan, rambut bilai tu bilai kan, jadi saksi kan.
Ambil ondal kononnya di bawah masjid. Kemah lah. Imam Bilal Tok Siak ni orang masjid. Memang khas. Kita duduk tengok pada di bawah tugas kita di masjid, kita tak tengok di bawah punya peradaban harian di bawah macam mana akhlak. Pui anak. No? Tak gitu. Tak betul lah. Dia buat kerja haram kan. Buat kerja haram macam mana jadi saksi? Hukum dia fasik. Dia kena tunggu, dia kena berhenti selama 2 tahun. Dia kena berpindah kepada akhlak yang baik. Dia kena buktikan akhlak yang baik selama 2 tahun, sampai 2 tahun baru boleh jadi saksi. Inilah antara sebab banyak berlaku perceraian ya, dan kerana Islam ni pasal saksinya fasik. Ya, dia. Wali tak apa, wali tak sembahyang kan? Wali tak sembahyang. Nak jadi wali macam mana? Kita ada lah kaedah dia, kita jadikan dia soleh. Ya, suruh dia mengucap dulu. Pastikan mengucap ya. Mengucap dulu perempuan menjadi Islam. Seolah-olah macam saudara baru lah. Kemudian kita suruh dia istighfar, taubat. Kemudian ketiga, suruh dia tasbih. Tasbih ganti sebanyak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil. Dia jadi orang sembahyang lah masa tu. Tasbih itu ganti sembahyang. Oh, dia sembahyang lah. Jadi ada 3 syarat. Pertama, dia Islam. Kedua, dia sudah menjadi golongan yang mendapat pengampunan. Yang ketiga, dia sudah sembahyang. Anak wali okey lah. Dia jadi wali tu. Nampak? No? Baru serah kepada juru nikah. Dia tak ada akad sini, serah. Saya wakilkan tuan ya, untuk angkat nikahkan anak saya benda gitu. Okey. Lepas tu tak sembahyang pula. Tak apa, ambil pergi dia lah. Waktu nikah tu dia kena. Dan kena jadi orang soleh. Jadi itu antara kaedah yang dibuat oleh ulama fiqh ya. Nak Islamkan dia, nak jadikan dia orang sembahyang, itu cerita lah. Tapi kita jangan ambil itu mata pula, tak payah sembahyang, tasbih tu lah. Tak betul lah. Kita ni jangan buat begitu. Nampak? No, saya kata tasbih itu ganti sembahyang, tak payah sembahyang. Kita tasbih tu lah. Silap tu. Silap besar lah. Ini untuk mentashihkan pribadi seorang wali ya, supaya dia menjadi wali yang tidak fasik atau wali yang layak menjadi wali nikah, maka kita dibuat macam tu lah. Wallahu a'lam. Ketiga, dihadiri oleh orang saksi yang adil. Tapi jika ada 2 saksi yang adil, dapat dibuat suatu kesepakatan sesuai dengan keperluan, kebutuhan. Keempat, adanya perasaan ijab kabul dengan penyebutan lafaz pernikahan. Ya, angkahtuka wa zawwajtuka, aku menikahkan kamu ya, dan aku kawinkan kamu. Jadi anak. Atau dapat juga dengan menggunakan lafaz yang memiliki makna yang sama dengan lafaz pernikahan tersebut, yang khas dalam ucapan kedua orang mukallaf itu tanpa diikuti oleh calon isteri, dan hal pengucapan lafaz itu baik daripada pihak suami, wali maupun wakil daripada kedua pihak lah. Apa-apa juga yang boleh bawa kepada pada makna kata aku nikahkan kamu lah. Cara mana pun boleh lah. Sama ada dengan guna bahasa sendiri ataupun bahasa lain daripada bahasa yang dipaham ya oleh juru nikah, dipaham oleh orang yang nikah. Jadi tanpa dihadiri oleh calon isteri, perempuan tak dengar apa. Yang penting tu laki-laki kena ijab kabul dengan dia lah, bukan dengan perempuan lah. Cuma perempuan nak ijab kebenaran ya, kebenaran. Maka tu hari ini juru nikah kena pergi jumpa bakal pengantin perempuan. Ni betul ke sekian-sekian nama, betul ke sekian-sekian nama ni akan berkahwin dengan sekian orang, setuju kan nak kahwin dengan dia. Dia kena kata mau, dia kena habaq tahu mau, saya nak kahwin. Tak boleh diam lah, diam tu tak mau. Kalau diam tu henti kata dia berat tau, dia tak mau lah. Jangan. Maka tu dia kena dengar, kali kena dengar, juru nikah kena dengar. Dia kata saya bersetuju, saya terima, saya nak kahwin. Tapi baru suka sign, bawa buku sign. Mana pun akad nikah nak turun lah. Tak dia aku dulu diam, tanya dia jawab, dia mau tu. Tak pakai. Sebab diam orang alim, diam anak tuan alim, tak. Diam tu imam lain tak sama. Dia ada 3 diam dalam fikah. Ni ulama-ulama fikah ni cerita. Diam ulama lain, diam ulama tu pasal nak jaga murid tu dia tegur lari. Maka dia diam. Tengok baca tak betul. Nampak? Baca depan dia tak betul. Dia diam. Yang anak murid tu jangan kata ni, tak kata apa aku baca betul. Dia tak tengok, dia tegur hang lari lah.
Nampak pada hang sini, ini bukan jenis aku beli dengan tegak ni. Tu guru dia tahu, ulama dia tahu, tengok muka dia tahu, nak murid ni aku tegak lari. Nampak tak? Dia bawa cara lain, cara kiasan, cara bidalan. Ulama dia akan bawa cara tu. Ya. Kita baca ni Imam Syafi'i, kita tahu kan. Syafi'i pernah bagi dua jawapan pada satu orang yang tanya soalan yang sama, dia bagi dua jawapan pada dua musim. Nampak? Ada sebab dia begitu. Sehingga anak murid dia tanya, hari itu Tok Syekh jawab begini, hari ni Tok Syekh jawab, hari itu kata tak boleh, hari ni Tok Syekh kata boleh pula. Dia kata dia tu dulu macam mana dia sekarang, tengok. Imam Syafi'i tengok wajah dia, beritahu lah, dia ni aku tegak ni, dia tak setuju, dia lari pula. Tu sebab tu ada dua jawapan pada satu soalan yang sama, dua ketika yang berbeza. Imam Syafi'i, ya, banyak. Kita baca ulama kita punya cerita dekat belakang. Diam ulama lain. Diam apa? Diam seorang gadis lainnya. Begitu ya. Kita kena faham ya. Nanti kita kena ambil faham tadi. Jadi maknanya ini, diam seorang imam lain tu. Dia diam tu pengen kata kita, maknanya kata kita boleh ni. Diam, ada cerita lah tu. Semua tu adalah perkara yang melibat tadi. Sambung, dia bab diam kan? Bab diam. Dia nak mengaji bab diam. Ya? 1 jam nak mengaji bab tu, bab diam ya. Dalam Quran pun ada kan, ada saktah. Dalam sembahyang pun ada saktah diam kan? Nampak? Wajib. Ada pasal ya? Saktah Al-Quran. Kalla bal rana ala qulubihim. Saktah, dia kena diam tu. Nampak? Tak diam tu lingkup ayat tu menjadi makna lain, cerita jadi lain. Nampak tak? Tahu? Message Allah Ta'ala dah berubah. Itu kena jaga, madrul dia lari. Itu bab qiraah kena jaga pula tu. Dia beri contoh. Diam sembahyang pula. Ya. Allahu Akbar. Imam diam Ustaz. Bukan dia diam saja baca. Dia baca doa iftitah. Nampak tak? Mengambil kesempatan dari makmum dan lagi nak kat takbir dan nak dapat fadilah takbir tu pula. Nampak tak? Itu sebabnya. Saktah tu. Dia baca doa iftitah sekaligus memberi kesempatan kepada jemaah untuk mendapatkan fadilah takbir tu pula yang mula. Fadilah tu besar. Nampak? Dia dah baca Fatihah, turunlah fadilah tu turun. Kita masuk-masuk dia imam baca Fatihah. Turunlah pahala dia. Fadilah tu kita hilang. Fadilah takbir ula tu hilang. Nampak? Itu kena diam. Ada sebabnya. Sebelum nak rokok kena diam juga lagi. Kesempatan diam ini memberi kesempatan kepada orang lain untuk sempat bertakbir, mengambil satu tomak ninah supaya dia dapat rukuk bersama dengan imam. Diam sebelum rukuk. Lepas baca surah, diam. Sebelum nak rukuk, kita diam sah. Itu cantik. Adalah tu. Itu kita faham. Ada dia punya hikmah. Ya. Dan kita fahami hal ini. Maka dia katakan tadi ini, atau dapat juga menggunakan, adapun etika dan pernikahan adalah mengajukan pinangan terhadap wali tapi bukan pada idah perempuan atau juga tidak sedang dipinang oleh orang lain. Hal ini sebagai larangan Rasulullah bagi lelaki untuk pinang seorang perempuan dan dipinang oleh orang lain. Ini satu bab, ni bab hukum lagi. Etika adab. Etika dalam pernikahan ni hendaklah mengajukan pinangan terhadap wali. Kita kena jumpa wali nak meminang anak dia, kita kena jumpa wali ataupun wakil dia. Ya. Kalau tidak wali, kita jumpa wakil atau wasi yang menanggung pemeliharaan tanggung dia. Kita perlu wasi untuk mendapatkan pengesahan, kita kena jumpa orang ni untuk pinang. Jadi maknanya kata urusan pinangan itu mesti dia dahulukanlah. Tapi bukan pada saat iddah. Kena jaga pula waktu dia iddah tak boleh pinang. Perempuan dalam iddah sama ada iddah talak raja'i atau talak bain, tak kira lah maka kita kena jauhi sebelum, maknanya lepas iddah baru boleh. Dan juga tidak sedang dipinang oleh orang lain. Perempuan tu ada dipinang orang lain, tak boleh kita pinang pula. Hal ini sebagaimana larangan Rasulullah, laki-laki nak pinang seorang perempuan dan dipinang oleh orang lain. Hadis Ahmad riwayat bagi kita kat luar, insya-Allah kita akan sambung satu etika pernikahan yang kita ambil pula insya-Allah pada kuliah kita akan datang. Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum akhirul kalam. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بشمسك أبدا أبدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله بالعالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.